Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran kita berhubung dengan Asas Tajwid Al-Quran siri yang ke-54, berhubung hukum mad lazim kalimi musakkal. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, seperti biasa saya akan sentiasa berpesan supaya yang baru view tolong subscribe, like dan share bersama kawan-kawan yang lain, dan mereka yang telah subscribe teruskan bersama-sama untuk mempelajari, menguasai hukum tajwid Al-Quran agar kita dapat membaca Al-Quran dengan baik. Sekiranya tertinggal mana-mana siri, boleh scroll channel saya, iaitu channel Syed Zainuddin Al-Khairi. Teruskan dan kita teruskan pembelajaran kita hari ini. Baik, mad lazim kalimi musakkal. Perhatikan ejaan dan jawi baru kita dalam hijaiyah, huruf hijaiyah. Mad, mim, dal, mad, lazim, la, alif, zai, mim, kalimi, kat, lam, mim, ya, musakkal, iaitu tha, huruf tha, musak. Baik, sak di sana bersabdu huruf qal, musakkal, iaitu qaf, lam, min, tha, qaf, lam. Baik. Kemudian kita pergi pada perkara yang pertama, kita tengok apakah itu mad lazim kalimi musakkal. Baik. Ia terjadi apabila huruf mad di dalam kalimah-kalimah Al-Quran. Kenapa disebut kalimah-kalimah? Kerana dalam Al-Quran itu mengandungi beribu-ribu kalimah. Iaitu kalau cakap Melayunya biasanya kita panggil perkataan. Iaitu banyak perkataan membentuk ayat-ayat, kalimah-kalimah yang membentuk ayat-ayat dan menjadikan satu surah, kemudian beberapa surah menjadikan seluruh Al-Quran tersebut. Baik, apa dia? Dia bertemu huruf mad di dalam kalimah-kalimah bertemu dengan sukun asli. Sukun asli iaitu huruf mati yang kita tak nampak dalam huruf tu. Iaitu kerana apa? Kerana dia bertasydid. Huruf itu bertasydid. Satu daripada hurufnya ialah mati dan satu daripada hurufnya hidup, berbaris. Satu tidak berbaris, satu berbaris. Ataupun satu sukun, satu berbaris. Baik. Dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana bentuknya. Dan huruf sukun pula, huruf sukun tu, yang huruf yang mati itu pula diidghamkan kepada huruf yang selepasnya. Iaitu selepas huruf yang sukun tadi. Selepasnya, dia diidghamkan pula kepada huruf selepasnya. Baik, yang kedua, dinamakan mad lazim kerana lazim, iaitu mesti. Maksudnya lazim tu mesti ada sukun selepas huruf mad. Kalau tak ada sukun, tak bolehlah jadi mad lazim kalimi. Baik, ketika kita wasal maupun wakaf, dan dibaca berapa harakat? Iaitu dibaca 6 harakat. Iaitu mesti baca 6 harakat. Pasal ulama Qura' semuanya akan membaca 6 harakat apabila bertemu dengan hukum mad lazim kalimi musakkal. Yang ketiga, kenapa dinamakan kalimi? Kalimi itu bermaksud iaitu kerana berlakunya pertemuan antara huruf mad dengan sukun pada kalimah Al-Quran. Sebab itu dipanggil kalimi. Bertemunya pertemuan antara huruf mad dengan sukun. Baik. Yang keempat, dinamakan musakkal. Sebab itu diberi nama musakkal kerana huruf sukun selepas huruf mad tadi seperti yang diterangkan di atas diidghamkan kepada huruf yang selepasnya. Iaitu diidghamkan. Yang penting ini apa? Diidghamkan. Pada apa? Pada huruf selepas huruf sukun tadi. Huruf sukun. Baik. Dinamakan musakkal kerana huruf sukun selepas huruf mad. Selepas huruf mad, iaitu tersebut diidghamkan kepada huruf selepasnya. Baik, kita pergi untuk memahami, lebih memahami, iaitu kita pergi pada contoh-contohnya. Itu sama, kita turunkan papan yang pertama, kita pergi pada papan yang kedua, iaitu perhatikan contoh-contoh mad lazim kalimi musakkal. Baik, semua tumpukan perhatian supaya dapat memahami apa yang kita ceritakan tadi. Baik,
Terdapat 6 contoh di sini. Saya sediakan 6 contoh. Pertama, kita tengok contoh daripada kalimah walau dhalin. Itu bacanya iaitu 6 harakah. Jadi apa yang dia kata tadi, huruf mat bertemu dengan huruf sukun. Huruf mat dia apa? Iaitu huruf alif. Di atas sana kalau kita tengok dalam Quran, dia ada tanda macam ombak gitu, berombak gitu, menunjukkan dia dibaca panjang, macam lambang frekuensi, iaitu frekuensi. Jadi dia kena dibaca panjang. Berapa panjang? Kerana ikut hukum dia. Macam kita belajar mat wajib, mat jaiz, dia 4 atau 5 harakah. Kalau mat wajib pula bila wakaf 6. Jadi di sini kita perhatikan apa pertama saya nak masukkan di mana huruf sukun. Baik. Huruf apabila bersabdu, ambil lam ya nun, lam ya nun. Saya tulis sini, perhatikan baik-baik. Ya nun, dia ada satu lagi lam. Itu bermaksud tasydid. Dia buang satu lam, dia bubuh dalam sini tasydid. Kalau saya buang satu lam ni, mana saya bubuh tasydid sini. Kalau saya buang tasydid, saya kena bubuh satu lam untuk kita membaca dengan betul. Baik. Satu sini iaitu dia walad dhalin ni, lin baris bawah, betul. Dia baris bawah, yang ini yang mati. Ini yang dikatakan sukun asli. Kita tak nampak di sini. Iaitu di mana huruf dad tadi, perhatikan huruf dad tadi, dad, lam dal, alif, al-dhalin, tak payah kita panjang-panjang sampai wala. Baik, cukup sini. Iaitu ini dia huruf mat tadi. Ini huruf mat, ini sukun. Sukun. Yang ni mat. Okey, itu sebab kita kena baca hukumnya ahli Quran membaca 6 harakah. Jadi itu saya nak tunjukkan mana dia sukun asli tu. Apa sukun yang mati? Sukun mati tu sukun. Jadi di mana dia? Di sini, selepas huruf mat ada sukun. Kemudian huruf sukun ini diidgham pula kepada huruf lam yang berikutnya. Huruf lam juga, jadi bunyinya walau dhalin. Lin di sini kita dah tahu, kita dah belajar ma'arif disukun macam tu. Jadi faham maknanya tiap-tiap yang bersabdu mesti dia satu mati, satu berbaris. Itu maksudnya. Macam ni, satu mati, lam ini mati, satu berbaris. Kalau saya buang terus sini, buangkan lam yang pertama itu yang mati, jadi dia berada di sini. Kita tengok, kita terus bubuh tanda sabdu. Maksudnya ada 2 lam di sana, satu lam yang berbaris dan satu lam yang tidak berbaris, iaitu yang sukun. Yang pertama tu yang sukun. Supaya huruf mat ni alif bertemu dengan lam yang sukun tadi. Di dalam lam yang bertasydid ni ada 2 lam, kena faham macam tu. Kalau macam ni jim waw, dia ada jim, dia buat jim, jim waw, jadi kita tulis sambung sini. Jadi yang satu ni mati, yang satu ni baris apa? Baris depan. Kalau saya buang ni, buang jim yang pertama, buah sabdu, macam tu. Jadi itu sebabnya dia dengan panggil sukun asli. Dia duduk dalam jim yang bersabdu, di mana jim satu adalah jim yang mati. Sebab itu kita baca dol. Mana kita pergi kepada murud mahraj lam yang mati tu. Dol lin. Jadi itulah caranya kita memahami, iaitu mat lazim kalimi musakkan. Baik, kita pergi kepada contoh-contoh yang lain sepadam ini. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua iaitu yuhajjukum. Jadi di sini kita dapat dapati bahawa
di sini. You, ya, baris depan you, ha, alif. Kemudian bertemu dengan sukun asli di dalam huruf jim di sini. Kemudian apa kita mesti baca? Mesti baca 6 harakah, iaitu hajjukum. Jadi itulah caranya yang kita mesti faham. Mana kalau saya tulis ini yuha jim waw kaf mim, jadi jim maknanya satu ada baris. Apa baris dia? Ju. Kalau kita buang jim ni, gantinya kita masuk di sini dengan tanda tasydid ataupun sabdu kata cakap Melayu. Jadi itulah sama, iaitu perhatikan sama, iaitu kalau kita nak tulis itu jadi panjang. Jadi para ahli Quran dia yang menulis Al-Quran ni dia pendekkan. Kalau dalam Rasam Osmani kita perhatikan dia menggunakan sabdu daripada menggunakan 2 huruf. Jadi faham itulah dia. Baik, kita pergi kepada contoh yang ketiga, iaitu atuhajjuni. Baik, di sini ada 2, iaitu ada 2 mad lazim kalimi musakkar. Satu ha alif bertemu dengan jim, yang sini waw iaitu mad bertemu dengan nun yang bertasydid. Jadi ada 2 hukum di sana, hukumnya sama. Itu mad lazim kalimi musakkar. Sama ada kita wakaf ataupun wasal, kita tetap membaca dalam kalimah itu dengan 6 harakah. Tak kira dia wakaf atau wasal, kita kena faham. Kemudian yang keempat, ad-dallun. Berkena 6, okey. Yang kelima, ad-dawab. Kalau kita wakaf kita mati, jadi ada kakalah sini, ingat tu. Jadi yang keenam iaitu as-sakhah. Gitu Jadi maknanya yang kita panjangkan ialah huruf mad itu yang kena panjang. Sod. Terus pada bawa makhraj kepada kha di sini, iaitu kha dengan mana? Atas, ujung halqum. As-sakhah. Gitu Jadi itulah dia penjelasan contoh-contoh yang kita boleh faham bagaimana yang disebutkan sebelum tadi, iaitu tentang sukun asli, tentang panjang bacaan 6 harakah, kemudian tentang sama ada wakaf ataupun wasal, kita kena baca 6 harakah. Ingat itu, iaitu namanya hukum itu namanya mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal. Itulah dia saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat dan teman-teman semua telah faham apa yang diterangkan, dan kita berjumpa lagi pada siri yang ke-55 insya-Allah.